Allah nyatakan dalam ayat itu kenapa. Kenapa doanya mustajab? Kenapa dia dapat apa yang dia nak? Tengok sebab apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sebab mereka itu adalah orang yang bersegera buat baik. Apa yang memberi pengaruh kepada kita, tuan-puan, untuk bersegera buat baik? Iman. Kerana keimanan yang ada dalam hati kita. Sebab tu kita akan bersegera buat baik. Maksud bersegera buat baik ni, tuan-puan, macam-macam maksud dia. Antara lain, daripada tunggu petang, baik buat pagi. Daripada tunggu esok, baik buat sekarang. Betul tak, tuan-puan? Daripada buat pada orang lain, baik buat untuk keluarga kita. Itu makna innahum kanu yusari'una fil khairat. Daripada suruh orang baik, kita buat dulu. Kita suruh orang solatlah awal waktu, cakap kat anak kita, pergi semayang. Kita duduk alih channel TV. Mak tak apa, dia kata boleh pula. Mak tak apa, mak orang perempuan. Kok mana? Ya, maknanya solat awal waktu ni adalah amalan yang sangat afdal, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Ditanya pada Nabi, ayul a'malu afdal? Apakah di antara amalan yang sangat afdal? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, betul. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah bila mana kamu ni asyik bercakap benda yang kamu tak buat. Tak ada usaha nak buat. Tak ada terasa yang kita ni tak buat ni. Banyak dah cakap benda yang kita tak buat. Duk suruh anak, ya, suruh anak baca Quran, anak cucu baca Quran. Bukan suruh baca, suruh hafal. Hafal 30 juzuk tu, kita kata. Tanya nenek yang cakap tu, dia hafal tak juzuk 30? Bukan suruh 30 juzuk, juzuk 30. Tahu tak macam mana susah payah orang nak hafal Quran? Kecuali Allah mudahkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, balik pada tadi, ya, Zah kata, iman ni dia memberi kesan langsung kepada setiap saat hidup kita. Iman bukan cerita masa solat. Iman bukan cerita masa kita duduk Mekah, buat umrah, buat haji. Iman ni memberi pengaruh kepada setiap aktiviti harian, setiap saat hidup kita. Apa contoh orang beriman? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dalam bab buat baik, tuan-puan, dia berlumba, dia bekerja, dia tak bertangguh, dia nak buat awal. Tengok macam mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Dan pertanyaan Nabi ni satu pendidikan. Sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang puasa pada hari ini? Sahabat-sahabat jawab. Ramai sahabat jawab, ya, saya puasa. Termasuk yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bertanya tu ada tujuan, tuan-puan. Tujuan pendidikan, tarbiyah. Supaya orang lain boleh belajar sesama mereka. Nabi tanya lagi, siapa yang dah melawat orang sakit hari ni? Pagi tu Tuan Nabi tanya. Masa tu dah mula dah tak ramai dah yang kata saya. Tapi Sayyidina Abu Bakar masih jawab, ya saya. Saya sudah menziarah orang sakit hari ni. Siapa yang bantu urus jenazah? Ya saya. Siapa yang tolong bagi makan orang miskin, santun orang miskin? Ya saya. Semua Sayyidina Abu Bakar buat belaka dah pagi tu, tuan-puan. Sahabat lain mungkin terhenti juga, ya, setakat puasa, lepas tu dah makin kurang. Tengok Sayyidina Abu Bakar habis benda baik, tuan-puan, yang pagi-pagi hari lagi Sayyidina Abu Bakar dah buat. Sampai Nabi kata apa? Siapa yang terkumpul padanya buat semua ni pagi-pagi hari, syurgalah untuk dia. Kenapa? Sebab kecintaan untuk berbuat baik. Agak-agak, tuan-puan, apa yang memberi pengaruh untuk kita buat baik ni? Iman. Tak larat orang nak suruh. Saya buat contoh, tuan-puan. Dulu masa anak-anak masa kecil-kecil lah, sekolah rendah. Sekarang tak ada dah sekolah rendah. Ya, yang nombor 8 pun tingkatan 2 dah. Tak ada sekolah rendah, ya. Masa dia sekolah rendah, tuan-puan, memang dia naik van sekolah, tapi kita kena hantar dekat satu kawasan rumah kedai. Sebab van dia akan ambil kat situ. Jadi pagi-pagi kan, maknanya belum terang lagi pagi tu, gelap lagi 6 lebih. Suami Ustaz dah hantar dah anak-anak dekat depan restoran tu.
Sebab nak tunggu van sekolah tu datang ambil anak-anak. Cuma tuan-puan, dalam gelap-gelap samar-samar belum terang tu tuan-puan, selalu Ustazah pun pernah pergi juga kan hantar anak tu. Memang betul, bila suami Ustazah cakap, saya tengok memang kat tepi kami selalu parking tu akan berkumpul kucing-kucing. Kucing-kucing berkumpul semacam menanti seseorang. Masya Allah, memang kita perasan apa kucing banyak sangat kucing ni. Dan kemudian datanglah kereta Kelisa. Cuma Ustaz tak ingat Kelisa ke Kenari macam tu lah. Kereta kecil tuan-puan. Turun satu makcik tua dengan makanan kucing. Tiap hari yang kami pergi tu, tak Ustazah suami selalu tanya, bang ada tak makcik? Ada, pagi ni ada. Makna kata tuan-puan sekalian, datanglah makcik tu tuan-puan dengan makanan kucing. Masya Allah, dia bagi kucing tu makanan. Dia usap kepala kucing. Kucing tu Masya Allah baiknya dengan dia tuan-puan. Dan dia buat tu terbongkok-bongkok dalam keadaan matahari belum kuat pancaran. Memang tak perasan. Orang tak perasan lah kat tepi tu. Kita orang pun memang sengaja parking jauh-jauh. Tapi Masya Allah ya tuan-puan, Allah menggerakkan hati dia untuk buat baik. Matahari tak naik. Dan kita jangan pandang ringan kebaikan yang dia buat. Sebab membantu ataupun memberi makan binatang ni tuan-puan sekalian, dia semacam lebih dekat dengan keikhlasan. Kenapa? Sebab kita tidak mengharap apa-apa balasan daripada binatang yang kita bagi makan. Keharap juga. Cakaplah terima kasih. Sampai bila boleh tak akan cakap terima kasih? Tak ada apa-apa. Kucing orang, bukan kucing kita. Tak tahu datang daripada mana. Dan tak ada pula makcik tu nampak selfie yang kucing-kucing tu bertahan kat Instagram. Itu pun satu hal juga, penyakit juga. Semua benda baik nak kena selfie. Sikit-sikit bolehlah. Kita mungkin boleh bagi alasan nak didik masyarakat. Tapi kita kena hati-hati juga. Kena ada simpanan amalan kita yang rahsia. Biar hanya jadi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata boleh kita educate dengan tidak mengatakan kita yang buat, sila guna dulu kaedah tu. Sebab mengatakan kita yang buat ambil gambar apa semua ni, bahaya juga kepada hati kita. Hati ni tempat mana? Tempat duduknya iman. Tempat duduknya iman. Anda dalam hati tu banyak riaknya, banyak sum'ahnya, banyak ujubnya, nanti iman juga tak boleh duduk dalam tu. Dalam hati yang berpenyakit. Rosak iman. Jadi tuan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, sampai hari ni kami pun tak tahu siapa nama makcik tu. Ya, tak ingat pun secara jelas muka makcik tu. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan satu benda yang ringan tuan-puan sekalian. Di tengah-tengah orang tak ambil tahu pun pasal kucing-kucing yang banyak tu tuan-puan sekalian, dia bagi makan. Ya. Soalannya adalah tuan-puan, bentuk-bentuk kebaikan yang seperti ini selalunya bagi orang Islam, ya, bagi orang beriman, ini dicetuskan oleh kekuatan iman kepada Allah dan hari akhirat. Kekuatan iman kepada Allah, hari akhirat, kepada Nabi, kepada para Rasul, kepada kitab, ya, kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman. Itu sangat Masya Allah menjadikan kita insan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.